Assalamualaikum. Hai semua. You ready? Hari ini saya ingin berkongsikan kepada anda semua tentang COVID-19 dari segi peranan pemimpin dan isu COVID-19. Umum mengetahui COVID-19 adalah penyakit berjangkit yang berpunca daripada virus corona yang baru ditemui. Kes pertama yang dilaporkan adalah pada Disember 2019 di Wuhan, China. Namun, persoalannya, apakah peranan pemimpin dalam menangani COVID-19 ini? Jawapannya adalah peranan pemimpin ketika itu melancarkan inisiatif kerjasama global dalam mempercepatkan pelaksanaan pengeluaran dan akses sama rata vaksin dan rawatan COVID-19 yang dilaksanakan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Bagi pihak agamawan pula, mereka telah mengadakan sebuah mesyuarat khas Jawatankuasa Muzakarah MKI kali ke-10 bagi membincangkan isu vaksin COVID-19 dari perspektif Islam. Namun, apakah isu yang timbul sepanjang pelaksanaan vaksin COVID-19? Namun, apakah untuk pengetahuan, vaksin ialah sejenis bahan yang dapat membantu mencegah sesuatu penyakit. Sebagai perumpamaan, badan manusia dilindungi oleh sistem pertahanan atau sistem imun. Sebagaimana suatu negara dilindungi oleh angkatan tentera, vaksin umpama bahan latihan untuk angkatan tentera badan kita. Ia digunakan untuk mengenali dan menewaskan musuh iaitu bakteria atau virus yang mungkin boleh menjangkiti badan dan menyebabkan penyakit pada masa hadapan. Pemberian vaksin secara berleluasa sejak beberapa dekad lalu telah mampu mengurangkan berbagai jenis penyakit yang dahulunya datuk nenek kita pernah alami seperti cacar, polio dan sebagainya. Antara isu vaksin yang kita dapat lihat adalah rakyat begitu gerun akan isi kandungan bahan yang terkandung di dalam vaksin, di mana ia menggunakan timerosal yang mengandungi raksa yang dinamakan merkuri. Apabila menyebutkan perkataan merkuri, sudah tentu rakyat begitu gerun akan kesan terhadap tubuh badan mereka. Akan tetapi harus difahamkan, merkuri di sini adalah digunakan untuk menstabilkan vaksin tersebut dan sama sekali tidak berbahaya untuk kesihatan badan. Namun, ada segelintir antara masyarakat kita yang mendakwa bahawasanya vaksin ini mempunyai microchip. Adakah ia mitos ataupun fakta? Jawapannya adalah vaksin sama sekali tidak mempunyai microchip yang boleh menyimpan dan mengambil data peribadi manusia seterusnya dimasukkan ke pangkalan data dunia. Itu hanyalah mitos yang tidak sepatutnya dilontarkan oleh rakyat dan disebarkan. Dari perspektif Islam pula, prinsip dalam menepani penyakit yang pertama, berdoa kepada Allah SWT, kedua, mencegah, ketiga, merawat dan keempat, tawakal. Seterusnya, hukum berubat dengan najis atau bahan yang haram. Antara isu yang sering dibangkitkan oleh sebahagian pihak sehingga menimbulkan kegusaran dan kerisauan masyarakat terhadap vaksin ialah dakwaan bahawa vaksin ini mengandungi kandungan atau bahan yang diharamkan di dalamnya. Isu berubat dengan bahan haram atau najis ini bukanlah isu baharu, bahkan sabit larangannya berkenaan dalam syarah. Antaranya menerusi sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, beliau berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud,
Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga ubat, serta Dia menjadikan bagi setiap penyakit itu ada ubatnya. Maka hendaklah kamu semua berubat, dan janganlah kamu berubat dengan sesuatu yang haram. Riwayat Abu Daud. Begitu juga dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah tidak menjadikan penyembuh buat kamu pada perkara yang telah Dia haramkan ke atas kamu. Riwayat Ibnu Hibban. Berdasarkan beberapa hadis di atas, dapat kita simpulkan bahawa terdapat dua noktah penting seperti berikut. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berubat dengan sesuatu yang haram. Kedua, Rasulullah juga melarang berubat dengan arak yang termasuk dalam kategori najis, dan baginda menifatkannya sebagai penyakit dan bukannya ubat. Oleh yang demikian, Imam Al-Nawawi ketika mengulas isu hukum berubat dengan najis, beliau mengatakan bahawa larangan berubat dengan najis hanyalah merujuk kepada arak. Adapun najis-najis selain daripada arak, hukum asal penggunaannya juga adalah haram, melainkan dalam keadaan darurat yang mana tidak ada bahan suci lain yang boleh menggantikannya. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 119 yang bermaksud, sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan atas kamu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Adapun berubat dengan najis-najis selain daripada arak, maka ia adalah dibolehkan sama ada terdapat padanya keseluruhannya najis selain sesuatu yang memabukkan. Inilah pendapat mazhab dan pendapat yang dinaskan, dan inilah pendapat yang dipegang oleh jumhur. Pendapat beliau yang mengatakan bahawa najis selain arak dibenarkan untuk dijadikan rawatan adalah berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik. Beliau berkata yang bermaksud, sesungguhnya terdapat sekumpulan rombongan daripada Bani Uqi seramai 8 orang telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berbaiat kepada baginda ke atas Islam. Kemudian mereka tidak selesa dengan cuaca di Madinah sehingga menyebabkan tubuh badan mereka menjadi sakit. Lalu mereka mengadu hal tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah berkata, apa kata kamu keluar bersama dengan pengembala kambing? Kami pergi ke arah untanya, lalu kamu merasai susunya serta air kencingnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berdasarkan hadis di atas, jelaslah menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan agar mereka merawat kesakitan yang dihadapi dengan cara meminum air susu dan juga air kencing unta. Sebagaimana yang kita ketahui, air kencing unta termasuk dalam kategori najis. Justru itu, inilah yang menjadi sandaran kepada sebahagian fuqaha untuk membenarkan perbuatan berubat dengan najis selain arak, selama mana tidak terdapat bahan suci lain yang boleh digunakan. Berkenaan dengan isu bahan kandungan yang terdapat di dalam vaksin, Mufti Wilayah Persekutuan yang ke-7 telah mengulas secara panjang lebar pada tahun 2016 yang lalu dengan menyebutkan dalam hal ini terdapat beberapa bahagian yang telah disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, vaksin yang mengandungi kandungan yang harus untuk digunakan serta mempunyai kesan yang bermanfaat. Tidak syak lagi bahawa kategori jenis ini adalah harus untuk digunakan. Bahkan ia merupakan antara nikmat Allah yang dikurniakan kepada sekalian makhluknya. Pencapaian perubatan seumpama ini telah memberi sumbangan yang besar dalam mengurangkan pelbagai wabak yang tersebar pada hari ini.
Kedua, vaksin yang mengandungi isi kandungan yang harus untuk digunakan, akan tetapi ia boleh menyebabkan mudarat yang lebih banyak kepada tubuh badan berbanding manfaat, ataupun ia tidak bermanfaat pada asalnya. Vaksin seumpama ini tidak dinafikan lagi bahawa tidak boleh digunakan kerana kita dilarang untuk memudaratkan diri kita dengan memakan, minum ubat-ubatan dan seumpamanya. Ketiga, vaksin yang mengandungi bahan yang diharamkan atau ia najis pada asalnya, akan tetapi ia telah dirawat dengan bahan kimia ataupun ia telah dicampurkan dengan bahan-bahan yang lain yang menukarkannya daripada namanya kepada ciri bahan yang diharuskan penggunaannya. Inilah yang dipanggil sebagai proses istihalah, iaitu proses perubahan kepada halal serta mempunyai kesan-kesan yang bermanfaat. Vaksin kategori ini tidak syak lagi diharuskan penggunaannya. Ini kerana proses istihalah yang berlaku telah mengubah nama dan sifatnya, justru itu menjadikan hukumnya juga berubah, maka ia adalah boleh digunakan. Oleh hal yang demikian, Mesyuarat Khas Jawatan Kuasa Muzakarah MKI kali ke-10 telah memutuskan bahawasanya hukum pengambilan dan penggunaan vaksin COVID-19 adalah harus dan ia wajib diambil oleh golongan yang ditetapkan oleh Kerajaan Malaysia. Antara kenyataan tokoh ulama adalah Fadilah Asy-Syeikh Dr. Sa'ad bin Nasir Al-Shatri merupakan anggota Jawatan Kuasa Kibar Al-Ulama Arab Saudi. Beliau berkata, antara permasalahan yang berkaitan dengan wabak-wabak penyakit adalah hukum mengambil suntikan vaksin yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah daripada penyakit. Maka kami katakan vaksin yang diberikan ini terdiri daripada suatu yang telah dikenal pasti kesannya berdasarkan penyelidikan dan uji kaji bahawa ia dapat mencegah penyakit dengan izin Allah. Perkara ini baginya hukum hakam rawatan, bahkan ia termasuk sebagai satu jenis daripada jenis-jenis perubatan. Ini kerana ia termasuk dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, berubatlah kalian, maka ia turut mengambil hukum rawatan. Kata beliau lagi, yang zahirnya perbuatan ini iaitu penggunaan vaksin tidak ada masalah padanya, bahkan ia termasuk di dalam amalan qurbah, iaitu ibadah. Ini kerana masuknya kemudaratan di dalam ini tidak menyebabkan mudarat yang lain, bahkan ia membawa kemaslahatan untuk mencegah individu yang diberikan vaksin ini dari sebarang penyakit yang teruk. Inilah bukti bahawa ianya tidak dilarang. Antara negara Islam yang menggunakan vaksin adalah Arab Saudi, Mesir, Jordan, Turki, Bahrain, Kuwait dan Qatar. Kesimpulannya, menjadi tuntutan kepada kita untuk merawat penyakit, begitu juga mengambil jalan pencegahan terlebih dahulu sebelum terkena wabak atau sebarang penyakit, antara lain dengan menggunakan suntikan vaksin COVID-19. Justru itu, setiap langkah yang dilakukan itu merupakan suatu rawatan terhadap takdir Allah dengan menggunakan takdirnya yang lain. Ia sama sekali tidak bermaksud menolak takdir Allah. Ini berdasarkan perkataan Sayyidina Umar Ibn Khattab yang bermaksud kita lari daripada takdir Allah menuju kepada takdirnya yang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق